بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dihormati pengurusi, para AJK Surau, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama dan selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala masih lagi mengurniakan, memberikan dan melimpahkan kepada kita berbagai-bagai jenis nikmat-nikmatnya. Antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat kita boleh lagi solat fardu subuh secara berjemaah pada pagi ini, dan seterusnya nikmat kita boleh sama-sama duduk sebentar di dalam salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya akan mulakan bacaan suatu kitab yang berkaitan dengan solat kita, iaitu kitab yang berjudul Fiqh Solat, memahami ibadah sembahyang. Jadi fiqh solat ini saya pilih bahagian tentang rahsia-rahsia bacaan dan perbuatan di dalam solat. Kita tak bincanglah yang fiqh tu. Kita bincang kepada memahami ibadah sembahyang yang pada muka surat pertengahan kitab ini. Dia akan bincangkan insya-Allah dengan bahasa yang mudah tentang apakah rahsia kita berdiri, kita takbir, kita baca iftitah, kita niat sampai kata kita memberi salam sebelum kita mengakhiri sembahyang kita tu. Jadi malam ni, pagi ni kita akan bincang sedikit apakah dipanggil kepentingan kita memahami dan menghayati perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan dalam solat. Ini kerana tuan-tuan, kalau kita nak dapatkan sembahyang yang berjeliga, sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang kita rasa sesuatu yang istimewa ataupun dipanggil kemanisan dalam solat itu, ulama kata tak lari daripada 3 perkara. Jadi saya beri dulu pagi-pagi ni kaedah asas untuk kita memahami dan kita nak merasa rasa manis dalam solat kita ni. Iaitu kata ulama ada 3 cara lah, 3 perkara asas. Yang pertama sekali, untuk kita mendapatkan kemanisan dalam solat ini, yang asas sekali adalah dia punya kata kuncinya S, iaitu kita hendaklah sedar apa yang kita baca, apa yang kita buat dalam solat itu. Contoh, kalau kita nak baca iftitah, kita sedar kita baca iftitah. Jangan mulut kita hanya membaca iftitah tapi tak ada kesedaran. Duk fikir benda lain, duk ingat benda lain, maka tak ada lah kita nak dapat zub ataupun manis sembahyang itu. Satu, sedar apa yang kita buat, yang kita baca. Yang kedua, ulama kata kuncinya adalah D. Apa D? Yakni kita hendaklah dengar apa yang kita sebut. Dengar pula, dengar satu persatu.
One by one orang kata, word by word. Apa yang kita baca dalam sembahyang itu kita mesti dengar. Khususnya melibatkan rukun qauli, kan? Rukun qauli wajib kita dengar. Kalau tak dengar ustaz, maka hukumnya tidak sah kita punya bacaan tu. Kan? Contoh kita katalah takbir. Allahu akbar. Dalam takbir tu kadang-kadang ada orang dia takbir bunyi Allah saja. Allah. Tak ada akbar. Tanya ni mana akbar haji? Tak ada akbar dalam hati. Tidak sah tuan-tuan. Okey, rukun qauli, bahkan yang zikir-zikir sunat yang lain tu, zikir ketika rokok, ketika iktidal, ketika sujud, ulama kata sayogianya kita dengarlah apa yang kita baca. Dua, sedar, yang kedua dengar, di. Yang ketiga apa? Iaitu dia punya kata kuncinya adalah F. Faham. Yang ketiga ni yang paling payah tuan-tuan. Sebab apa? Kita hendaklah memahami setiap bacaan-bacaan dan setiap perbuatan kita dalam solat. Contohnya, kenapa kita dah asyik ulang-ulang sujud kepada Allah dalam solat? Okey, kenapa sujud tu tetap kena letakkan dahi ni rendah daripada punggung? Dahi rendah daripada kemaluan, minta maaf lah. Kenapa? Ada dah rahsia-rahsia yang tertentu yang kita kadang-kadang tak boleh nak fikir. Tetapi ulama-ulama dengan rahmat Allah, mereka diberi ilham, dipanggil laduni lah tuan. Dapat ilham daripada Allah, dia tulis hikmah sujud macam ni. Kita umat akhir zaman baca kitab, Masya Allah, kita boleh faham apakah hikmah di sebalik setiap perbuatan dan setiap bacaan dalam solat. Nampak tuan-tuan? 3 kaedah asas tu. Sedar, dengar, faham. Kalau ada 3 ni, ulama kata insya-Allah kita dah dapat dah khusyuk orang awam. Okey, bukan khusyuk nabi-nabi ni, bukan khusyuk para wali, khusyuk kata tengah ni lah, hok Daud cetak. Yang paling rendah ni, okey, dengar, sedar, dengar, faham. Okey, faham ni kata ulama, bukannya kita terjemah. Nampak tak? Bukan kata kita kena translate one by one, tidak. Tapi kita faham apa yang kita baca. Contohnya, kita sebut takbir nak rokok, Allahu Akbar. Ketika mulut Allahu Akbar tu, hati kita ingat, faham apa yang kita sebut. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Ya Allah. Tak apa dah gitu. Okey, jangan kita Allahu Akbar, hati ingat nak makan apa pagi ni. Punuh punuh apa ustaz? Punuh solat. Dari segi kualiti solat sudah berkurang situ. Okey. Jadi untuk pagi ni insya-Allah kita akan ambil sikit masa untuk sebagai mukadimahnya tentang memahami ibadah sembahyang yang ditulis oleh Ustaz Engku Ali bin Engku Endut Al-Idrus hafizahullah taala. Kitab tebal juga kita dia. Kita saya pegang ni tebal. Jadi insya-Allah untuk akan datang pun kita akan baca kitab ni untuk berkongsi macam mana kita nak memahami ibadah sembahyang. Dan tuan sebagai maklumat, Ustaz Engku Ali ni pengarang kitab sekarang ni sedang uzur lah. Matanya buta sebelah. Okey, tapi dia boleh tulis dengan begitu tebal tentang solat ni tuan-tuan. Okey, nanti akan ada sampai tempat dia akan terang pula macam mana pembahagian 3 solat. Solat syariat, solat tarekat, solat hakikat dengan makna yang betul. Ada dalil yang masing-masing tuan-tuan. Okey, cumanya untuk permulaan ni kita nak faham dulu apa makna solat dan makna perbuatan-perbuatan dan bacaan dalam solat kita tu. Baik, qala al-muallif hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, kata pengarang kita, kata Ustaz Engku Ali, kita mesti berusaha seboleh mungkin
untuk memahami pengajaran dan didikan yang tersurat dan yang tersirat di dalam ibadah sembahyang, supaya kesan ibadah ini menjadi suatu peramalan dan perlakuan yang sebati dalam kehidupan kita, dan nanti kita bolehlah dianggap sebagai seorang yang berbudi pekerti dengan akhlak sembahyang dan orang yang benar-benar mendirikan sembahyang sepanjang masa, malahan sepanjang hayat. Nampak tuan-tuan? Di sini kata pengarang kita, dia tak sebut pun wajib kita faham makna bacaan, tapi dia kata apa? Kita mesti berusaha seboleh mungkin. Orang kata habis teh lah. Kita usaha sedaya kita mungkin tuan, untuk memahami apa yang tersurat dan yang tersirat di sebalik ibadat sembahyang kita. Hal ini kerana tuan-tuan, kata ulama, solat ni merupakan tiang kepada agama kita, yakni penentu kepada hidup kita ni bertujuan atau hidup kita ni tidak bertujuan. Minta maaf kalau saya kata, sebab kadang-kadang kita kan, bila kita sembahyang ala kadar, sembahyang cepat-cepat, sembahyang tak ada khusyuk, lepas sembahyang tu kita berani pula buat dosa, buat maksiat kepada Allah. Ini berat. Sepatutnya lepas kita sembahyang tu, kita jadikan akhlak sembahyang itu merupakan akhlak kita dalam kehidupan. Nampak tak? Kita bersopan santun, cakap dengan beralur, cakap dengan kata jelas tuan-tuan dengan kita punya ahli keluarga. Sebab dalam solat tu kita diajar untuk beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul ustaz, bila kita sembahyang Allahu akbar, bukannya Allah berada depan kita, tidak. Nampak tak? Tapi Allah Taala melihat dengan sifat pelihatnya akan semua hamba-Nya yang datang menghadapnya. Nampak tak? Bukan bermaksud kat surau ni rumah Allah, Allah duduk sini. Bukan. Kena faham betul tuan-tuan. Maksud rumah Allah tu, kata ulama, rumah Allah dinisbah kepada Allah, nisbah keagungan, kemuliaan. Okey, bukan bermaksud Mekah tu Baitullah, situlah ada Allah, bukan. Itu fahaman yang salah. Okey. Jadi bila kita sembahyang sebenarnya apa? Kita menghadapkan kepada kekuasaan Allah, hadrat Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Itu kata yang pertama, kata dia. Lagi disebut bacaan-bacaan dalam sembahyang hendaklah diketahui segala maknanya serta difahami maksud tujuannya, supaya memberi kesan kepada jiwa dan menjadikannya lebih khusyuk serta mesra dalam ibadat sembahyang yang dikerjakan itu. Nampak tuan-tuan? Bila kita faham makna dalam solat, dia akan apa? Memberi satu kesan yang begitu mendalam kepada jiwa kita, kepada sanubari kita. Nampak tak? Contohnya kita baca lah. Saya beri contoh mudah. Kita baca Fatihah. Okay, kita baca ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Orang yang memahami ayat ini tuan-tuan, dia akan rasa, ya Allah, ini mungkin solat aku yang terakhir. Kerana apa? Sebab Allah ni Malik, Raja, Yaumi, hari, Ad-Din, hari pembalasan. Maknanya apa tuan-tuan? Kita yang baca Fatihah ni, okey, akan mati pada bila-bila masa saja. Yang kekal selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Bila kita baca tu Malik Yaumiddin, tergambar ni macam mana nasib kita di akhirat, di titian sirat, di mizan, tuan-tuan. Okey, macam mana Allah Taala ni kumpulkan manusia
di padang mahsyar yang begitu ramai manusia. Dalam ramai itu pula ada 7 golongan yang VVIP, tuan-tuan. Okey, golongan apa? Very very important person. Di antaranya wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Lelaki yang mana hatinya terikat dengan masjid. Bukan terikat sebab jawatan, tidak. Dia pergi masjid tu sebab apa? Cinta kepada solat berjemaah. Dia kata, ya Allah, kalau aku sembahyang seorang tidak khusyuk, ya Allah. Tapi bila aku sembahyang berjemaah, dapat khusyuk, dapat rasa panggil sedap manis dalam solat itu. Boleh faham, tuan-tuan? Jadi bila kita faham makna, insya-Allah khusyuk akan datang. Lepas khusyuk ni, yang kedua ni lebih tinggi. Apa, tuan-tuan? Kita mesra dengan solat. Oh, ni hebat. Mesra, bukan sembahyang sebab terpaksa. Bukan sembahyang sebab kita malu mata dengan orang. Kenapa ni pergi surau ni, Al-Aziz? Malulah, biasa. Tapi kita datang masjid, datang surau, sebab apa? Ya Allah, aku nak, dalam bahasanya, bermesra dengan Tuhan dalam solat. Kan kita puji Allah, kita memuji Allah dalam solat, dan kita menghina diri kita, hingga kan, tuan-tuan, kita boleh rasa sebab di dalam solat kita. Okey, berdiri, tuan, nak dapat dia boleh, tapi dimakan masa. Bukan setakat kita duduk saja, doa saja dah. Dia kena belajar juga. Antara pula cara belajar dia, kita faham makna-makna bacaan dalam solat dan perbuatan-perbuatan dalam solat itu. Boleh. Lagi katanya Ustaz Engku Ali, dengan memahami maksud-maksud dan makna-makna bacaan sembahyang, nanti sembahyang itu akan menjadi segar, cergas, hidup dan berjiwa. Kerana di sini berlakunya kombinasi gabungan di antara zahir dan batin, syariat dan hakikat. Dan dari situ akan melahirkan munajat hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menghasilkan waridat, kemanisan, kelazatan dan kenikmatan dalam ibadat sembahyang, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi kata apa? Maksudnya, dijadikan penyejuk mata hatiku dalam solat. Hadis riwayat Ahmad, tuan-tuan. Nampak tak? Maknanya bila kita semayang, kita faham makna, kita boleh cuba nak memahami. Ulama kata solat kita akan jadi cergas, segar, hidup dan berjiwa. Kerana apa, tuan-tuan? Begini. Kerana kata ulama, dalam bab solat ni sebenarnya dia ada 2 jenis. Okey? 2 jenis sembahyang. Yang pertama, sembahyang yang hidup. Yang kedua, sembahyang yang mati. Kita bimbang, tuan-tuan, kita selama ni duduk di maqam ataupun di tingkatan solat yang mati. Kata orang Terengganu ataupun orang Kelantan, sembahyang yang mampu. Dan yang mampu kerah dia panggil. Jadi kita na'udzubillah, tuan-tuan, daripada ni. Okey, sebab kita nak apa? Dapatkan solat yang sekurang-kurangnya solat tu ada jiwa, bernyawa solat kita, tuan. Bukan setakat sembahyang, minta maaf, sembahyang 4 rakaat zuhur mengambil masa 2 minit sahaja. Laju sembahyang. Okey, sebab apa? Bila kita baca cepat-cepat, sembahyang cepat-cepat, tuan-tuan, ulama kata macam mana kita nak faham makna. Okey, sebab kita ni bukan orang Arab, kita orang Melayu. Nampak tak? Orang Melayu ni bukan semua faham bahasa Arab. Nampak tak? Jadi kita nak faham makna tu, dia kena baca dengan bukan slow, tapi dengan sederhana.
Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hati kan makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Contohnya. Nampak tuan-tuan? Bukan kita baca dengan laju. Laju secara tahap. Minta maaf, tidak berbutir bacaan kita. Tak jelas. Contohnya lah, minta maaf ni, saya pernah dengar orang baca Fatihah. Dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca macam tu tuan-tuan, boleh ke nak khusyuk? Tak boleh dah. Nampak tak? Nak khusyuk ni Nabi ajar lama dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca Fatihah dengan berhenti pada setiap ayat. Bukan berhenti lama, berhenti sekadar ambil nafas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti. Bukan sambung. Buat Fatihah satu nafas saja. Tak kena tu. Okey, tak kena tuan-tuan. Yang cantiknya kita baca dengan tenang, jangan tergopoh-gapah. Boleh? Sebab ada hadis yang sahih juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri satu carangan kepada kita, alaikum bisakinah wal waqar. Nabi kata, bila kamu datang sembahyang kan, tok bila dah qomat dah, wa uqimatis solah, alaikum bisakinah. Nabi kata jangan berlari-lari nak kejar sembahyang. Tenang saja. Nampak tak? Kita kadang-kadang berlari kan, nak kejar tu imam. Tak ya. Nabi kata tenang, alaikum bisakinah, tenang dan waqar, tenteram. Maksudnya apa? Nabi ajar kita supaya kita ni jangan terkejar-kejar dalam nak jadi imam tu. Yang keduanya, jangan baca dengan tergopoh-gapah. Nampak tak? Sampai tahap lari, minta maaf, sabdu dalam bacaan Fatihah. Macam iyyaka. Ramai orang dia baca tak ada sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana sah? Minta maaf saya kata. Orang muda-muda yang sembahyang kat surau-surau tu, surau Alamanda kalau muda tuan, sembahyang cepat-cepat tu, kita sebagai ayah ni kena tegur lah dia. Okay? Kita sebagai abang kepada adik kita yang sembahyang laju ni kena tegur. Kata, kau baca apa ni? Sembahyang baca Fatihah. Tuan-tuan, cuba tanya dia dan suruh dia baca pada depan kita. Pasti tuan-tuan bacaannya laju sangat-sangat. Okey, ingat dah, kita ni dah besar dah. Kita kata dah dewasa, kena sembahyang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan? Dan cara Nabi ni ulama-ulama kita yang terangkan. Okey, ulama mazhab Syafi'i terang gini. Nampak tak? Sebab kita ni tak sempat dengan Nabi, maka kita kena ikut ulama lah yang memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak tuan? Itu maknanya sembahyang yang hidup dia boleh faham makna. Sebaliknya, sembahyang yang mati, ni bahaya ni. Sembahyang yang mampu. Apa maksud sembahyang yang mati? Kata ulama tuan-tuan, dia sembahyang hatinya kosong, tak faham pun aku rokok sebab apa, aku sujud untuk apa. Apa tuan? Contoh, dia sujud Allahu Akbar, sekarang sujudlah. Bukan dia hati dia tu boleh bermunajat, boleh bercakap dalam hati, ya Allah, aku sujud padamu. Tak ada. Hati dia kosong terus. Bila hati kita kosong, last sekali masuklah apa? Bisikan-bisikan, minta maaf, iblis. Syaitan yang bernama Khinzik akan mencari peluang untuk kita lalai dalam solat. Nampak tak? Sebab itu di antara kita ni kalau sembahyang 4 rakaat kan, kita tak ingat 3 ke 4. Kita kena main ke setan, kena tipu ke setan. Bayangkan tuan, dalam sembahyang duk menghadap Allah pun kita boleh lagi lalai.
Ni kan di luar sembahyang. Lagi boleh lalai sebenarnya. Sebab itu teman-teman, kita kena ada dipanggil apa? Kombinasi di antara zahir dan batin. Zahir kita panggil syariat yang luar lah, kan? Akad tangan, bacaan sembahyang, rokok macam mana. Yang batin pula melibatkan hakikat, yakni hati kita. Okey, ingat tuan? Sebut hakikat, jangan ingat tinggi. Tidak. Hakikat ni tuan melibatkan qalbun, hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Bukan kata sembahyang hakikat ni sembahyang yang tinggi sampai tahap kita tak boleh nak belajar. Boleh belajar. Okey, tapi pastikan yang zahir, yang syariat ni kita kemaskan dulu. Nampak tak? Ramai orang tuan-tuan dia belajar hakikat tapi syariat tak kemas. Tak belajar syariat. Maka tuan-tuan akan jadi sesat. Bahaya. Nampak tak tuan-tuan? Bahaya. Contohnya, adalah minta maaf kata tuan, penceramah-penceramah, okey, ustaz-ustaz yang mana dia guna dalil Al-Quran, dia tafsir guna kepala otak dia. Sebab apa? Sebab dia tidak ada syariat yang kemas. Contoh, dia gunakan ayat Al-Quran yang berbunyi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dia kata huwa tu bukan Allah. Huwa tu dia tu adalah Muhammad, Nabi Muhammad. Salah tafsir. Okey, yang sebenarnya dia yang awal yang akhir, siapa dia? Allah Taala. Kan? Ni tuan-tuan, kalau kita tak kemas syariat, okey, jangan kita duk tafsir Quran sesuka hati. Nampak tak? Dah tak belajar bahasa Arab. Lepas tu pergi goreng tuan-tuan. Pergi goreng ayat Quran macam digoreng nasi goreng. Jangan macam tu. Betul lah kamu ni, orang kata orang kenal kamu sebagai ustaz, tapi dalam bab tafsir, tuan-tuan ingat kita kena ambil tafsir yang muktabar. Apa muktabar? Yang disepakati, yang diiktiraf oleh ulama. Antaranya apa? Tafsir Ibnu Katsir, kan? Tafsir Qurtubi, apa lagi? Tafsir fi Zilalil Quran. Tuan-tuan mana lagi tafsir lah. Tengok tafsir. Huwa tu adalah kata ganti nama bagi Allah. Dialah Allah yang awal yang akhir. Apa yang awal? Tiada permulaan. Akhir, tiada pengakhiran bagi Allah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala dihidup selama-lama, tuan-tuan. Boleh? Kenapa Tuhan hidup selama-lamanya? Ulama kata Allah Ta'ala hidup bukan dengan roh. Ingat tu kita punya akidah apa? Allah Ta'ala hidup bukan dengan roh. Lepas tu ustaz, Allah Ta'ala hidup dengan sifat hidup dia. Itu jawapan kita. Kita ni nak tahu semua sekali hidup kat ni, tapi hidup dengan roh. Bila tercabut roh daripada badan, matilah kita. Dapat tuan-tuan? Begitu kalau kita sembahyang. Bila kita sembahyang tak ada roh sembahyang, maka solat kita jadi mati. Jadi sekarang ni apakah roh sembahyang? Iaitu khusyuk. Khusyuk, faham makna. Itu di antara dipanggil apa? Khusyuk ni tuan-tuan, roh kepada solat kita. Boleh faham? Sebab itu dia kata, dan dari situlah akan melahirkan munajat hati kepada Allah yang akan menghasilkan waridat, kemanisan, kelazatan, kenikmatan dalam ibadat sembahyang. Baik tuan-tuan, di sini Syekh kita dia menerangkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, dijadikan sejuk mata hatiku dalam solat. Tuan-tuan, ini satu maqam yang tinggi di dalam perbincangan kita tentang peringkat-peringkat sembahyang. Iaitu apa? Peringkat Nabi ni, bila Nabi sembahyang, Allahu Akbar, Nabi lupa segala masalah-masalah. Lupa sekejap. Dia rasa satu kemanisan yang tak boleh dicerita.
Tapi kita semua kena rasa sendiri. Okey? Ini panggil apa ni? Benda-benda yang zauk-zauk ni tuan-tuan. Kita kena belajar, amal dan cuba rasa dah dengan nikmat dan limpahan daripada Allah. Nampak tak? Ustaz yang mengajar ni pun tak boleh beri perasaan zuk. Boleh. Okay? Saya hanya menyampaikan apa dalam kitab saja. Nampak tak? Tapi yang memberi zuk khusyuk tu siapa? Allah Ta'ala. Nah, tapi kita boleh minta, ya Allah, berikan aku khusyuk dalam sembahyang, ya Allah. Aku nak khusyuk, ya Allah. Aku tak nak lalai kepadamu, ya Allah, dalam solat. Okey, tuan-tuan. Jadi kata ulama, apakah penyebab Nabi ni sejuk mata hati dalam solat? Baik, antaranya kata Syekh Daud Al-Fatani dalam mukaddimah kitab Munyatul Musalli. Dia kata apa? Dan Allah Ta'ala menjadikan sejuk mata hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan musyahadah akan Tuhannya. Ustaz, apa pula musyahadah ni? Baik, musyahadah istilah tasawuf. Okey? Dia bukan benda pelik pun, benda biasa je. Cuma ni dia guna bahasa Arab, musyahadah. Musyahadah ni kata ulama, kita menyaksikan dengan mata hati kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam solat kita itu. Itu musyahadah. Dan kadang-kadang bila Tuhan beri musyahadah ni tuan, musyahadah ni sampai kita habis sembahyang, kita pandang air, tengok makanan, tetap nampak lagi kekuasaan Allah di situ. Itu musyahadah. Kan? Bukan tahu ni, merasa. Tahu lain, aku tahu Allah melihat. Aku tahu Allah ni berkuasa, tapi tak rasa Tuhan berkuasa. Itu beza. Dengan dipanggil tahu dan rasa, tuan-tuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sembahyang, Allahu Akbar, kata ulama, Nabi musyahadah akan Tuhannya dengan maksud Nabi merasakan setiap perbuatan dalam solat itu adalah kurnia, adalah dipanggil iradat kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita boleh angkat tangan, Allahu Akbar. Orang yang ada musyahadah, tuan-tuan, akan merasai Allah yang beri dia boleh angkat tangan. Itu musyahadah tu. Dia rokok, Allahu Akbar. Dia rasa dalam hati dia, ya Allah, terima kasihlah Engkau beri aku rokok, ya Allah, hari ini. Kita sujud, Allahu Akbar, ya Allah, terima kasih Engkau beri aku sujud lagi padamu pada pagi-pagi hari. Engkau pilih aku, ya Allah. Itu musyahadah. Nampak? Maksudnya apa? Musyahadah ni dia nampak kehebatan Allah, bukannya nampak kehebatan diri sendiri. Macam kita, macam saya juga. Kalau saya mengajar, tuan-tuan, kena ada musyahadah. Yakni bukan saya yang beri faham pada tuan-tuan. Bukan saya yang kata 100% kita ni dengan kedrat kita pun kita boleh mengajar. Tidak, tapi dengan kedrat Allah, dengan izin Allah, taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tuan-tuan? Sebab itu kita kena ada pandangan musyahadah ni tiap-tiap dalam perbuatan kita. Kan, kita berniaga, dapat untung Allah yang beri. Macam itulah. Dapat rugi Allah beri juga. Kan, kita naik motor, tiba-tiba accident, Allah beri juga. Segala benda ni kita pandang Allah yang tentukan, Allah yang beri. Itu panggil musyahadah dalam solat. Nampak tak? Dan juga dalam kita punya kehidupan seharian kita boleh faham. Jadi saya harap saya guna bahasa yang mudah tu, kita boleh anggap benda musyahadah ni benda yang kita boleh buat tiap-tiap hari. Nampak tak? Kita minum air, tuan-tuan. Sama juga minum air, hati kita memandang, ya Allah, Engkau lah yang beri aku boleh gerakkan tangan, ambil gelas, lepas tu minum.
Dan air itu pula boleh mengalir sampai ke perut kita. Kita pun rasa hilang dahaga. Apa itu panggil musyahadah dalam solat yang ada kaitan tuan-tuan dengan kita punya kehidupan seharian kita ini. Boleh faham itu di antara sebagai mukadimah. Lagi dia kata yang terakhir, kata kita punya pengarang ni, di sini akan disebut sedapat mungkin apa yang tersurat dan yang tersirat dari perbuatan-perbuatan dan bacaan-bacaan dalam solat. Untuk apa? Untuk dihayati dalam solat dan di luar solat. Apa tuan-tuan? Maknanya insya-Allah kita akan sambung lain kali tentang apakah rahsia yang tersurat dan tersirat di sebalik kita berdiri. Berdiri betul tu, berdiri tegak sebelum solat tu, sebelum kita takbir kita berdiri lurus. Apakah hikmah kita berdiri lurus tu? Ada dia punya rahsia dia yang ulama-ulama kita nampak. Bukan setakat kita berdiri saja, ada rahsia dia. Kita akan bincang insya-Allah untuk yang akan datang lah. Okey? Tentang apa? Rahsia-rahsia bagi setiap perbuatan dalam sembahyang, bermula daripada kita qiyam, berdiri sampai kita memberi salam. Insya-Allah. Okey? Jadi kitab ni tuan-tuan, kalau ada yang berminat untuk mendapatkannya, saya boleh belilah. Beli dulu dan tuan-tuan boleh bayar kemudian. Tapi kitab ni dia agak mahal sikit lah. Sebab dia tebal jugalah. Okey, dalam harganya RM35 di Jaafar Awas di Kota Baru, tuan-tuan. Okey, kedai tu kitab ni cukup berhargalah, sebab ilmu ni tu kita boleh guna sampai kita mati. Okey, itu di antara untuk hari ini tuan-tuan. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapat satu benda yang penting hari ini, iaitu apa? Tentang kepentingan kita memahami bacaan dalam sembahyang. Boleh? Maknanya kita tuan dalam sembahyang ni, ingat kita bukan sekadar bercakap dengan mulut, tapi kita gunakan hati kita nak berinteraksi dengan Allah dalam solat. Boleh? Bukan setakat di mulut sahaja. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang berminat terhadap kitab ni, boleh maklumlah kepada pengurusi ataupun kepada wakil-wakil untuk kita sama kita beli kitab ni tuan-tuan. Insya-Allah kita harga RM35. Saya akan beli untuk akan datang boleh. Insya-Allah. Jadi kita sudahi kita punya kuliah pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.